Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, betul-betul Muhyiddin dalam bahaya. Sekali lagi, ingat Muhyiddin masih ada lagi satu kes yang belum selesai. Walaupun sudah satu kes dia menang, tapi satu kes belum selesai. Dan ditambah dengan kes baru ini disahkan Muhyiddin sudah pun dipanggil untuk memberi keterangan dan disiasat. Ketua Polis Negara mengesahkan Muhyiddin telah pun selesai memberi keterangan. Selepas keterangan ini pastinya siasatan akan dibuat, dan selepas itu akan dibuat pertimbangan sama ada beliau perlu untuk didakwa atau tidak. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah pun selesai memberikan keterangan kepada polis pada jam 10.25 pagi di sebuah bangunan di Jalan Sentral di sini pada hari ini. Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Razarudin Hussain berkata pihaknya telah selesai merakam kenyataan Mahyadin Mat Yassin pada hari ini berhubung ucapan beliau ketika beliau berkempen di pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram baru-baru ini. Saya fikir ini satu tindakan yang cukup bagus daripada penguat kuasa di Malaysia. Betul-betul bagus. Jangan permainkan isu 3R lagi. Dalam kempen sepatutnya manifesto adalah pembangunan, adalah untuk rakyat, adalah manifesto lah untuk kebaikan semua rakyat, dan bukan untuk menyentuh 3R. Apalagi kalau untuk menghina sultan ke, mempersoalkan sultan, apalagi untuk menghina bangsa lain atau agama lain, apalagi untuk merendah-rendahkan orang lain. Jadi baguslah selepas ini kalau semua ini dapat diselesaikan dengan baik. Ahli-ahli politik, orang-orang politik Malaysia akan berkempen dengan sihat. Tidak lagi membuat fitnah, tidak lagi menghentam bangsa lain kah, agama lain kah, tak kiralah dari siapapun. Jadi ini sangat-sangat bagus, dan saya fikir ahli politik perlu belajar daripada banyak sudah kes-kes yang menyentuh 3R ini. Dan polis tidak main-main dalam isu ini. Sentuh 3R memang akan disiasat oleh polis. Jadi terbaik polis di Raja Malaysia. Kata Ketua Polis Negara, pada masa ini katanya tumpuan unit siasatan jenayah terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman akan melengkapkan kertas siasatan berkenaan katanya. Tambahnya lagi, proses merakam keterangan berhubung ucapan beliau itu sudah selesai sepenuhnya, dan polis akan melengkapkan siasatan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Jadi kes ini disiasat mengikut Seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 katanya ketika dihubungi pada hari ini. Beliau berkata keterangan berkenaan adalah bagi membantu siasatan berhubung ucapan beliau ketika berkempen di pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram baru-baru ini. Muhyiddin ketika ditanya berhubung proses keterangan pada hari ini hanya memberikan isyarat bagus sebelum menaiki kenderaan dan beredar menuju ke Parlimen. Terdahulu Mahyadin Mat Yassin dilihat masuk ke bangunan terbabit pada jam 9.28 pagi dengan menaiki kenderaan pelbagai guna MPV Velfire.
Okey, jadi disahkan Muhyiddin sudah pun diambil keterangan. Dan selepas itu kita akan tunggu apa seterusnya keputusan daripada siasatan pihak polis. Jika ada kes yang perlu untuk didakwa di mahkamah, pastinya pihak polis akan memberikan pendapat kepada AGC sama ada perlu atau tidak. Sabtu lalu Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC dilaporkan berkata pihaknya akan memanggil Muhyiddin Mak Yassin yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional PN pada hari ini, iaitu Isnin lalu kemarin, untuk diambil keterangan. Dan katanya ada 2 kertas siasatan yang dibuka terhadap Muhyiddin Yassin susulan kenyataan beliau berkaitan fatwa dan kenyataannya yang berkenaan orang Melayu akan hilang kuasa. Jadi kita akan panggil beliau untuk beri keterangan, katanya. Okey, jadi itu saja berita. Disahkan Muhyiddin sudah pun dipanggil untuk memberi keterangan. Dan polis akan membuat siasatan selanjutnya. Dan selanjutnya akan menyerahkan siasatan itu kepada pihak AGC untuk bertindakan seterusnya. Kalau Muhyiddin didakwa lagi, maknanya Muhyiddin akan bertambah lagi pendakwaan di mahkamah, kes di mahkamah. Dan semakin tersepitlah Muhyiddin dengan kes mahkamah. Kerana beliau sudah ada kes mahkamah, kalau kena lagi, bertambah lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang agak lucu. Lucu betul lah. Kalau kamu setuju lucu, kamu boleh tulis sana lucu, tapi apa-apa sajalah. Tiba-tiba saja Wan Saiful, bekas orang kuat Muhyiddin ini, tiba-tiba saja kena jadi Setiausaha Agung DAP ke? Tapi dia berkata sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Anthony Locke sebelum ini meminta Wan Saiful agar supaya tidak mencampuri urusan DAP, terutama dalam soal bakal-bakal calon yang akan bertanding dalam PRN Pulau Pinang. Sampai timbullah cerita ini, iaitu sampai mati pun saya tak jadi. Saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP, kata Wan Saiful. Jadi kalau tak mau jadi Setiausaha Agung DAP, janganlah menyibuk. Lebih baik Wan Saiful fokus dengan kes mahkamahnya itu. Sebelum, kalaulah dia kalah nanti, dia masuk penjara. Jadi daripada nak sibuk parti orang, bagus dia sibuk dengan hal dia sendiri. Dia pun ada masalah sendiri. Itu jawapan daripada Datuk Wan Saiful Wanjan kepada pertanyaan sinis Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berhubung ura-ura terdapat usaha pihak tertentu untuk menukar Ketua Menteri Pulau Pinang. Katanya selaku ahli Parlimen Tasik Glogor, beliau menerima banyak maklumat mengenai Pulau Pinang, termasuklah pendedahan mengenai pergolakan politik dalaman negeri itu. Katanya pergolakan mereka memberi kesan kepada Pulau Pinang, sebab sekarang ini ada usaha satu kelompok dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri yang ada sekarang dengan calon daripada mereka. Nama-nama yang disebut pula ialah seperti ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen Sim. Apabila saya sebut buat kali pertama beberapa hari lepas bahawa ada usaha dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri, Locke mengatakan bahawa Wan Saiful, adakah kamu Setiausaha Agung DAP? Itulah, kamu Setiausaha Agung DAP kah sampai kamu tahu banyak perkara? Aduh. Kemudian dia kata, saya nak jawab kepada Locke pada malam ini. Kalau bagi tawaran, kalau dibayar pun sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Awas tahu, nanti termakan, terjilat ludah sendiri. Nah, sendiri mau tanggung. Wan Saiful berkata demikian ketika berucap pada satu ceramah Perdana Perikatan Nasional Parlimen Bangi Jelajah Selangor Baru di sini pada malam tadi.
Lok sebelum ini meminta untuk Wan Saiful agar tidak mencampuri urusan parti itu, terutama dalam soal calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya PRN. Beliau juga menasihatkan supaya bekas ketua penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu supaya menjaga urusan partinya sendiri berbanding ahwal parti lain. Katanya, saya tanya, adakah dia, iaitu Wan Saiful, Setiausaha Agung DAP? Maka dia boleh tentukan calon kita. Soal lo. Jadi itulah Wan Saiful, lebih baik fokuslah dengan parti sendiri, fokuslah dengan masalah sendiri. Kes mahkamah, rasuah. Lepas tu kalau nak fokus, kalau nak sibuk tentang hal parti, sibuklah dengan presiden kamu yang dah 2 pertuduhan, 2 kali naik mahkamah, maksudnya di mahkamah. Lebih baik begitu daripada sibuk dengan parti yang lain. Dan Junadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.